Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pelajar DPLI Mood Cuti Sekolah sesi 2023-2024 dari kumpulan N. Kami akan bentangkan tugasan kami yang bertajuk Keberkesanan Kaedah Flip Classroom dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Adibah Syahira binti Zainal, Muhammad Syariati Fahami, Nur Rushdina Muhammad Ramzi dan Nurul Amirah Romli. Terusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan untuk memulakan perbentangan. Mari kita terus kepada topik perbincangan yang pertama. Apa itu Flip Classroom? Flip Classroom merupakan pembelajaran yang berpusatkan pada pelajar. Pada asalnya, pembelajaran berpusatkan pada guru menggunakan teknik penyampaian dan pelajar menerima pembelajaran. Ini juga dinamakan pembelajaran tradisional. Namun, dalam Flip Classroom menterbalikkan model kebiasaan yang digunakan guru dalam menyampaikan pengajaran di bilik jaja kepada pembelajaran melalui pelajar. Sebenarnya, model Flip Classroom ini membantu guru untuk melibatkan pelajar secara aktif dan berdaya saing dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru akan memberikan tugas kepada pelajar untuk mempelajari topik pembelajaran terlebih dahulu di luar kelas, baik di rumah atau di mana-mana sebelum dibincangkan di dalam kelas melalui bahan yang disediakan guru ataupun yang terdapat di media-media masa seperti video dan sebagainya. Flip Classroom juga boleh melibatkan perbincangan topik melalui media seperti Facebook, WhatsApp, Skype atau Telegram. Daripada hasil pembelajaran pelajar tersebut yang dilakukan di luar bilik kelas, pelajar akan membentangkan di dalam aktiviti pembelajaran secara aktif di dalam bilik kelas. Seterusnya, kita beralih kepada langkah pelaksanaan Flip Classroom. Kaedah Flip Classroom adalah kaedah yang fleksibel dan mengandungi dua fasa pembelajaran. Fasa yang pertama ialah pembelajaran luar kelas, adalah di bawah kawalan pelajar dan diintegrasikan bersama penggunaan teknologi semasa. Manakala fasa kedua pula ialah pembelajaran dalam kelas, iaitu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Berikut merupakan langkah-langkah pelaksanaan Flip Classroom. Pertama, guru merancang sesi pembelajaran yang hendak diaplikasikan berdasarkan rancangan pengajaran RPH dan hasil pembelajaran. Kedua, guru membuat video yang mengandungi elemen-elemen yang perlu difahami pelajar. Lalu, guru berkongsi video dengan pelajar dengan menyatakan arahan-arahan yang jelas, termasuk menyatakan isi kandungan yang akan dibincangkan semasa sesi bersemuka. Ketiga, guru memastikan pelajar telah dapat memahami dan bersedia untuk sesi bersemuka. Dan yang keempat, semasa sesi bersemuka, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil dan memberikan tugas yang berkaitan. Murid membuat pembentangan hasil tugasan kumpulan dengan sesi soal jawab yang aktif. Dalam masa yang sama, guru harus memastikan video pembelajaran dan aktiviti yang akan dilakukan mestilah bersesuaian dengan topik dan tujuan pembelajaran. Setiap kelas atau setiap pelajar mungkin mempunyai kepelbagaian kognitif yang berbeza. Jadi, pelaksanaan dan penyesuaian dalam melaksanakan Flip Classroom adalah penting untuk melihat kepelbagaian pelajar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amirah akan menerangkan berkenaan dengan kelebihan dan juga kekurangan Flip Classroom. Untuk kelebihan Flip Classroom yang pertama iaitu fleksibel daripada segi masa, yang mana pelajar bebas untuk menentukan pada waktu bila untuk mereka menyiapkan tugasan, sama ada pada waktu pagi, tengah hari, petang ataupun malam. Dan mereka juga bebas untuk mencari sumber rujukan ataupun bahan daripada mana-mana sama ada internet, buku teks dan sebagainya. Untuk kelebihan Flip Classroom yang kedua iaitu menjimatkan masa, pelajar akan belajar secara sendiri terlebih dahulu di rumah sebelum ke sekolah. Apabila di sekolah, guru hanya perlu menerangkan bahagian yang pelajar kurang faham sahaja. Jadi, waktu pengajaran dan juga kuliah daripada guru akan menjadi lebih ringkas. Lebihan waktu yang ada akan digunakan untuk melakukan aktiviti lain seperti contoh aktiviti berkumpulan.
Mari kita lihat kelebihan Flipped Classroom yang ketiga, iaitu independent learning ataupun pembelajaran secara kendiri dapat dipertingkatkan. Pelajar boleh melakukan pembelajaran secara sendiri melalui pelbagai jenis kaedah pengajaran yang ada. Kemahiran dan sifat berdikari pelajar juga dapat ditonjolkan. Dan untuk kelebihan Flipped Classroom yang terakhir, iaitu mewujudkan interaksi dan kolaborasi. Seperti contoh, di rumah, pelajar sudah memahami sesuatu topik dengan baik. Jadi, jika di sekolah, apabila aktiviti berkumpulan diadakan, setiap pelajar dapat mengeluarkan ataupun menyuarakan pendapat yang ada untuk menghasilkan tugasan berkumpulan yang menarik dan mudah difahami oleh rakan-rakan dan juga guru. Jadi, mari kita lihat pula kekurangan Flipped Classroom yang ada. Untuk kekurangan Flipped Classroom yang ada 3 kekurangan yang dapat saya rungkaikan. Yang pertama, kebergantungan terhadap internet terlalu tinggi. Ini akan menjadi jurang kepada pelajar yang berkemampuan dan juga pelajar yang kurang berkemampuan. Bagi pelajar yang berkemampuan, mereka tidak mempunyai masalah untuk mengakses internet di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Tetapi, bagi pelajar yang kurang berkemampuan, ini akan menjadi satu masalah kepada mereka kerana kekurangan wang untuk mendapatkan perkhidmatan internet. Dan untuk kekurangan Flipped Classroom yang kedua, iaitu setengah pelajar tidak mampu untuk belajar secara sendiri di rumah. Mereka memerlukan sepenuhnya bantuan daripada guru untuk memahami sesuatu topik pembelajaran. Jadi, melalui kaedah ini, mereka akan merasa satu beban dan menyukarkan mereka dalam proses pembelajaran mereka. Dan untuk kekurangan Flipped Classroom yang terakhir, iaitu masa di hadapan skrin, pelajar lebih banyak berbanding masa bersama rakan-rakan dan juga guru. Hal ini terjadi apabila sebagai contoh, guru memberikan suatu video pembelajaran yang sangat panjang yang akan ditonton ataupun dilihat oleh pelajar. Jadi, masa pelajar di hadapan skrin itu akan menjadi panjang. Untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, guru boleh memberikan video pengajaran ataupun video pembelajaran yang pendek tetapi ringkas dan mudah difahami oleh pelajar. Dengan ini, masa pelajar di hadapan skrin akan menjadi lebih kurang. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, jom kita tengok keberkesanan kaedah Flipped Classroom dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Flipped Classroom meningkatkan pemahaman topik dan pencapaian. Kaedah Flipped Classroom membantu pelajar memperoleh pemahaman yang lebih kukuh tentang subjek tersebut melalui penerokaan konsep dengan lebih mendalam. Mereka boleh berinteraksi secara langsung dengan guru dan rakan sekelas untuk berbual dan memahami aspek yang lebih rumit. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh Noraini, Nur Azilawati, Wong dan Mahizir pada tahun 2017 dalam subjek sains. Dalam kajian ini, pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan. 30 orang diletakkan di dalam kumpulan kawalan, iaitu kumpulan yang menggunakan kaedah konvensional, manakala 30 orang lagi diletakkan dalam kumpulan rawatan, iaitu kumpulan yang menggunakan kaedah Flipped Classroom. Hasil kajian tersebut mendapati terdapat perbezaan yang signifikan dari segi skor pencapaian antara kedua-dua kumpulan. Markah kumpulan Flipped Classroom didapati lebih tinggi berbanding kumpulan konvensional. Hal ini membuktikan kaedah pembelajaran Flipped Classroom sesuai digunakan dalam subjek sains. Seterusnya, Flipped Classroom dapat membangun kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam kalangan pelajar. Flipped Classroom dapat meningkatkan kebat pelajar melalui tugasan atau masalah yang kompleks untuk diselesaikan oleh pelajar tersebut. Memerlukan mereka menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kreatif untuk mencari penyelesaian yang sesuai. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh Loh Ming Wen dan Abdul Razak Ahmad pada tahun 2022 dalam subjek sejarah. Hasil kajian mendapati kaedah pengajaran Flipped Classroom amat berkesan untuk meningkatkan kemahiran kebat berbanding kaedah konvensional.
Kaedah Flip Classroom telah membantu pelajar menilai, menghubung kait, merumuskan dan membahaskan sesuatu tajuk pembelajaran yang berkaitan. Hasil kajian ini juga membuktikan kaedah pembelajaran Flip Classroom juga sesuai digunakan dalam mata pelajaran sejarah. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rushdina akan menyambungkan tentang pembentangan keberkesanan Flip Classroom dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, yang ketiga, membentuk pemikiran kreatif, kemahiran menulis. Okey, dalam penggunaan Flip Classroom ni, pelajar akan terdedah dengan pelbagai sumber seperti buku teks, artikel, video dan juga sumber digital yang lain, yang mana pelajar boleh dapat pengetahuan yang luas dan memperoleh pelbagai perspektif tentang yang dipelajarinya. Okey, kemudian hal ini dapat membantu mereka melihat topik pembelajaran dari pelbagai sudut yang berbeza dan juga dapat memupuk kepemikiran kreatif serta mengembangkan kemahiran pengolahan karangan. Okey, saya datangkan dengan artikel tahun 2020 Mat Fadil bin Masri, yang mana dia kajian dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, keberkesanan meningkatkan tahap penguasaan dan prestasi kemahiran menulis berbanding kaedah conversion yang berteraskan cak and talk. Okey, kaedah Flip Classroom juga dalam pengolahan isi karangan dapat menerapkan kemahiran berfikir, menghasilkan isi karangan yang menepati tugasan, yang jelas, yang tersusun dan juga gramatis kepada pelajar. Okey, secara kesimpulan daripada penggunaan kaedah Flip Classroom juga iaitu ia melalui kaedah ini kaedah pembelajaran ini memberi potensi jadi meningkatkan pengalaman dan juga pencapaian pelajar. Namun pelaksanaan dalam Flip Classroom ini perlu disesuaikan dengan keadaan dan keperluan pelajar. Okey, kemudian guru juga memainkan peranan yang penting dalam mencapai kaedah ini. Kaedah ini membolehkan membawa manfaat yang besar dalam konteks pendidikan moden. Okey, dari setakat itu saja daripada kumpulan saya dan juga rakan-rakan, iaitu kumpulan nombor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.